A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Hayyun itu lagi setengah sifatnya yang melazimkan ma'ani malzumnya. Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Tak kena tanam. Hayyun itu lagi setengah sifatnya yang melazimkan ma'ani malzumnya. Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Sifat ilmu sa'alimun lazim dia, saqadirun sifatun qudrat malzum dia. Kata pula semurid bin iradah sami'un sama. Sami'un sa sebasirun dua sifat. Bayar kat situ dah. Tengok dulu. Hayyun itu. Hayyun itu mubtada. Nah, setengah sifat tu khabar. Bermula hayyun itu. Bermula hayyun itu yakni kaunuhu hayyan. Tu hayyun yakni kaunuhu hayyan itu. Tu hayyun yakni yang dipehel daripada kaunuhu hayyan. Sifat maknawiyah tu. Sifat maknawiyah. Hayyun yakni kaunuhu hayyan. Bermula hayyun itu yakni kaunuhu hayyan itu lagi setengah sifatnya. Setengah sifatnya hayyun itu bermula hayyun itu yakni kaunuhu hayyan itu lagi setengah sifatnya nyo hayyun. Sifat mana yang melazimkan? Hayyun mana tu? Sifat pada kata hayyun. Hayyun yang melazimkan ma'ani malzumnya. Malzumnya yakni malzum bagi ma'ani itu. Nak royak kata sifat maknawiyah iaitu kaunuhu hayyan tu dia melazimi bagi sifat hayat. Bermakna apabila ada sifat hayat mestilah adanya kaunuhu hayyan. Tu dipanggil lazim, berakil. Bermakna gitu tu. Betul melazimkan ma'ani malzumnya tu. Tu. Dobik betul melazimkan ma'ani malzumnya tu. Yakni
apabila ada sifat hayat. Yakni apabila ada sifat hayat, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Ni kaunuhu hayyan tulislah ni. Tu nak bererti melazim. Melazimkan ma'ani malzumnya, yakni apabila ada sifat hayat, mestilah ada kaunuhu hayyan. Bermakna dua-dua ni ia panggil perkara yang melazimi, perkara yang jadi berakal. Apabila ada sifat ma'ani, mestilah adanya sifat maknawiyah. Apabila ada sifat hayat, mestilah adanya kaunuhu hayyan. Ia panggil dua perkara yang melazimi. Tengok dulu ni lah, ni yang bentuk lagu ni. Habis itu. Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Makna dia yakni makna hayyun itu. Hayyun makna hidup lah. Hayyun maknanya yang hidup. Artinya yang hidup. Tu hayyun. Jangan lupa. Jangan lalai makna dia. Makna dia tu yakni makna bagi hayyun tu. Makna apa hayyun saat ni? Yang hidup. Hayyun tu kena kepada zat yang bersifat dengan sifat hayat. Habis itu. Kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Kalau tidak, kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Yakni jadi rugi masa. Habis tu kita duk kena ingat tu. Kena ngapa ingat fi'il malah sifat 20 dah. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Ingat kita. Betul kau kita kau ngaji tu, panah hurai ke apa kau ngaji. Tu habis itu. Sifat ilmu sealimun lazim dia, seqadirun sifat kudrat malzum dia. Kata pula semuridun min iradah, sami'un sabasirun. Sami'un sabasirun. Sifat ilmu sealimun lazim dia, seqadirun. Seqadirun sifatun kudrat malzum dia. Ya payah mari di sing tu dah. Nak jadi lagu tu kita buat tak kena dah. Seqadirun sifatku, seqadirun sifatku. Sifat ilmu sealimun lazim dia, seqadirun sifat kudrat malzum dia. Kena begitu. Kata pula semuridun min iradah, sami'un sabasirun dua sifat. Ya kena buah arak situ. Sami'un sabasirun. Tu. Sami'un sabasirun dua sifat. Hak tu kena baca se tu, bukan Arab tu. Jawi, dia pergi capung Arab. Sifat ilmu sealimun lazim dia, seqadirun sifat kudrat malzum dia. Kata pula semuridun min iradah, sami'un sabasirun dua sifat. Ayah kat tu.
Lazim sama' lazim basar sudah tetap faham kamu baik-baik biar kuat. Bilangan lagi satu sifat mutakallim yang melazim akan kalam yang daim. Ini lagi 7 sifat yang dinazam yang bernama maknawiyah sampai kalam. Dapat jumlah sifat ini 4 bagi nafsiyatun salbiyatun ma'ani. Nafsiyatun salbiyatun ma'ani. Lagi satu maknawiyah namanya telah tamam 20 di dalamnya. Bagi lagi pula 2 adanya. Yang pertama saistigna namanya. Yang pertama saistigna namanya. 11 sifat ada masuk dengan dia. Wujud kidam baqa itu kawan dia. Mukhalafah itu pula kamu bilang. Qiyamuhu binafsihi jangan kurang. Sam'un sami'un basirun mutakallimun basar kalam sifat Tuhan yang daim. Mana dah? Sifat ilmu. Sifat ilmu. Sifat ilmu. Sifat ilmu ni yakni kena kepada sifat ma'ani. Se'alimun ini kena kepada sifat maknawiyah. Se'alimun kena dobek tu sifat ilmu ini kena kepada sifat ma'ani, dia panggil sifat ilmu. Sifat pengetahuan. Tuhan ni ada sifat ilmu, sifat pengetahuan. Dia mau tanya, Tuhan kita tahu dengan apa ni Tok Wali? Tuhan kita tahu dengan apa? Tuhan tahu dengan apa Izhar? Dengan sifat apa? Sifat ilmu. Tak boleh tu. Sifat ilmu. Se'alimun lazim dia. Sifat ilmu ini kena kepada sifat maknawiyah. Se'alimun ini kena kepada bukan sifat ilmu kena kepada sifat ma'ani. Se'alimun ini kena kepada sifat maknawiyah. Se'alimun yakni kaunuhu aliman. Tulis itu. Tulis betul se'alimun yakni kaunuhu aliman. Yakni kena kepada kaunuhu aliman. Lazim dia. Lazim dia. Lazim dia. Gapo lazim dia? Lazim dia apa yakni kaunuhu aliman itu lazim bagi sifat ilmu. Tu kena dapat itu lazim dia yakni kaunuhu aliman itu lazim bagi sifat ilmu. Yakni kaunuhu aliman itu lazim bagi sifat ilmu. Tu lazim dia makna berakal. Lazim dia yakni kaunuhu aliman itu lazim bagi sifat ilmu. Bermaknanya apabila ada sifat ilmu mestilah adanya kaunuhu aliman. Tu panggil lazim. Berakal. Apa tak kira? Apabila ada sifat ilmu mestilah adanya kaunuhu aliman. Ya semua 7 tu jalan belakang tu. Tengok, apabila ada sifat kudrat mestilah adanya kaunuhu qadiran. Apabila adanya sifat iradat mestilah adanya kaunuhu muridan. Maka semua yang tersebut tu hingga akhir tu ia panggil lazim. Berakal. Mak, pergi main jauh bosan. Pergi bidah lingon.
tu lazim. Habis situ. Seqadirun. Nah, sifat kudrat malzum dia. Ya, kena berseqadirun tu. Tama berseqadir sifat kudrat malzum dia tu jadi payah. Seqadirun sifat kudrat malzum dia. Seqadirun yakni kaunuhu qadiran. Tu seqadirun yakni kaunuhu qadiran. Tu. Tu seqadirun yakni kaunuhu qadiran. Sifat kudrat. Seqadirun ni dia panggil sifat maknawiyah. Sifat kudrat tu dia panggil sifat ma'ani. Malzum dia. Malzum dia bermakna gini. Ya sifat kaunuhu qadiran ni ia lazim bagi sifat kudrat. Apabila ada sifat kudrat di Tuhan, lazim daripada tu mesti adanya kaunuhu qadiran. Tu panggil lazim malzum. Ya gini. Payah gak. Ya mari dengan bentuk syair ni ya payah. Ya tadi lazim atau ya lazim dengan malzum. Bagi tahu apabila ada sifat kudrat mestilah adanya kaunuhu qadiran. Apabila ada sifat kudrat mestilah adanya kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ia panggil lazim, benda yang berakal. Sifat kudrat ni ia panggil malzum, benda yang berakal. Jadi kita buat kesimpulannya, nak lazim dengan malzum ni, yakni apabila ada sifat kudrat mestilah adanya kaunuhu qadiran. Tu panggil lazim. Berakal. Orang lain ni tak kenal berakal pula. Orang dulu kalau sebut atas berakal kita orang dulu. Yakni apabila ada sifat ma'ani mestilah ada sifat maknawiyah. Apabila ada sifat kudrat mestilah adanya kaunuhu qadiran. Dia panggil dua perkara yang melazimi. Dua perkara yang melazimi. Tak apalah. Ni dia payah faham sikit. Ni dia bentuk lagu. Baca kita itu yalah. Habis itu. Kata pula semuridun min iradah. Semuridun min iradah. Kata pula semuridun yakni kaunuhu ta'ala muridan. Lebih itu. Semuridun yakni kaunuhu ta'ala muridan. Tulis mana tak? Semuridun yakni kaunuhu ta'ala kalau orang cidik dia tengok hak ni tak apa dah ni muka hak dulu kita ngaji. Muka pak tu. Kaunuhu 7 tu. Yalah belakang tu. Tulis apa tu? Ni cepat dah. Kata pula semuridun min iradah. Semurid yakni kaunuhu ta'ala muridan. Min iradah. Min iradah yakni sifat iradah. Min iradah daripada sifat iradah. Tu min iradah yakni daripada sifat iradah. Dua ni yang lazim. Apabila bermakna ginilah. Apabila ada sifat iradah
mestilah adanya kaunuhu muridan. Tu yang lazim. Habis itu. Sami'un sebasirun, dua sifat. Sami'un yakni kaunuhu ta'ala sami'an. Kita tengok muka pak cara robek dia. Kopak mula-mula tu. Tulis no. Sami'un yakni kaunuhu ta'ala sami'an. Sami'an alhamdulillah. Sebasir, sebasir tu yakni kaunuhu ta'ala basiron. Tu. Sebasir yakni kaunuhu ta'ala basiron. Basiron. Dua sifat. Dua sifat. Habis dua sifat kena ada tu lah. Dua sifat yakni kaunuhu ta'ala sami'an dan kaunuhu ta'ala basiran, dua-dua tu. Lazim sama, lazim sama, lazim basar sudah tetap. Tu. Apa yang nak royak? Nak royak kata sami' yakni kaunuhu ta'ala sami'an tu ia lazim bagi sifat sama. Dan kaunuhu ta'ala basiran ia lazim baginya sifat basar. Ternyata sudah tetap. Habis itu. Faham kamu baik-baik biar kuat. Faham kamu baik-baik biar kuat. Mana katamu pahawi molek, pahawi jadi sungguh. Pahawi jadi kemah molek. Tu perkara yang melazimi ni. Bermakna kita buat tapak dulu. Kita buat kesimpulan ayatnya tiap-tiap sifat maknawiyah itu ia lazim bagi sifat ma'ani. Nak ayat kata apabila ada sifat ma'ani mestilah adanya sifat maknawiyah. Tu lazim. Tengok, apabila ada sifat kudrat mestilah adanya kaunuhu ta'ala qadiran. Apabila ada sifat apabila ada sifat iradah mestilah adanya kaunuhu ta'ala muridan. Apabila ada sifat ilmu mestilah adanya kaunuhu ta'ala aliman. Hingga akhir apabila ada sifat kalam mestilah adanya kaunuhu ta'ala mutakalliman. Tu yang panggil lazim. Tu yang panggil lazim situ. Bilangan lagi satu sifat mutakallim. Bilangan lagi satu sifat mutakallim. Sifat mutakallim, dobit betul mutakallim yakni kaunuhu ta'ala mutakalliman. Bilangan lagi satu sifat mutakallim, dobit betul mutakallim tu yakni kaunuhu ta'ala mutakalliman. Tu mutakallim, yakni kaunuhu ta'ala mutakalliman. Sifat mutakallim mana? Sifat tu yang melazim. Yang melazim, yang berakal, yang mesti akan kalam, yakni akan sifat kalam. Akan kalam, yakni akan sifat kalam yang daim, yakni yang selama-lama. Yang daim, yakni yang selama-lama. Ni sama juga ni. Nak kata kaunuhu ta'ala mutakalliman tu ya lazim bagi sifat kalam. Yakni apabila ada sifat kalam mestilah adanya kaunuhu ta'ala mutakalliman. Ni betul lagu gitu-gitu yalah. Habis. Ini lagi 7 sifat yang dinazam yang bernama maknawiyah sampai kalam. Dapat jumlah sifat ini 4 bagi nafsiyatun salbiyatun ma'ani. Habis. Ini lagi. Dia nak baca betul nak muktada khabar tu ya ayah. Ya betul lagu itu.
Ini lagi 7 sifat yang dinazam. Yang dinazam yakni yang disusun. Yang dinazam yakni yang disusun. Yang bernama maknawiyah sampai kalam. Yang bernama maknawiyah sampai kalam. Yang bernama maknawiyah yakni sifat maknawiyah sampai kalam yakni sifat kalam. Sampai kalam yakni sampai sifat kalam. Ya 7. Kalau tanya sifat ma'ani dulu ada berapa yang berdiri? 7. 1 kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat maknawiyah pula ada berapa ning Syukri? Ada tu 7 juga. Mana? Kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala muridan. Hingga sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. 7 belaka. Sifat ma'ani ada 7, sifat maknawiyah pun ada 7. Tengok, dapat jumlah sifat ini. Dapat jumlah sifat ini. Yakni dapat berhimpun. Jumlah serta berhimpun lah. Dapat jumlah, yakni dapat berhimpun sifat ini. Sifat ini yakni sifat yang tersebut daripada 20 Nabi itu. Sifat ini yakni sifat yang tersebut daripada 20 itu. 4 bagai. Baca bagai apa? 4 bagai. Makna kata sifat 20 tu ia bagi tubik 4 pula. Nampak tak? Di dalam 20 sifat tu ia bagi tubik 4. Mana 4 bagai tu? Nafsiyatun. Yakni pertama sifat nafsiyah. Salbiyatun, atas pada nafsiyatun. Yakni dan sifat salbiyah. Salbiyatun yakni dan sifat salbiyah. Ma'ani atas pada nafsiyatun. Yakni dan sifat ma'ani, kena takdir itu. Ma'ani yakni dan sifat ma'ani. Ma'ani itu atas pada nafsiyatun. Tanah ibarat molek tu. Ya pak semua tu. Lagi satu maknawiyah namanya. Nama maknawiyah tu. Lagi satu maknawiyah. Yakni sifat maknawiyah. Tu. Maknawiyah yakni sifat maknawiyah. Ya 20 sifat. Coba wayak. Satu sifat apa? Dulu. Wujud. Kedua Tok Wali. Derah. Suara derah sikit. Derah suara. Kidam. Yang keempat fi'alah. Yang ketiga? Baka. Yang keempat? Yang lima yang berdiri? Yang keenam yang sagir? Wahdaniyah. Yang ketujuh Syukri. Kudrat. Yang lapan Milai. Uluh. Belah. 12. 13. 14. 14 yang berdiri. Kaunuhu ta'ala qadiran. Tu yang apa dah? 15. 16. 17. Izhar. 18. 19. 20. 20 sifat tu ia bagi tubik 4. Satu sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah. Wujud kena kepada sifat nafsiyah. Sifat wujud tu dia panggil sifat nafsiyah. So, ambil sekat kidam sapa wahdaniyah. 5 tu ia panggil sifat salbiyah.
Lepas tu ambil sini pula. Ambil kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh tu. Ia panggil sifat ma'ani. Lepas tu ambil kaunuhu ta'ala qadiran. Sehingga sampai kaunuhu ta'ala mutakaliman. Tujuh tu dikatakan sifat maknawiyah. Habis dia kata 20 tu bagi tu baik. Habis. Telah tamam. Bohming saya kata. Telah tamam, yakni telah sempurna. Telah tamam, yakni telah jadi sempurna. Tamam tu. Taming ming dua ekor. Berbaris tak? Telah tamam, yakni telah jadi sempurna. 20 di dalamnya. 20 di dalamnya. Habis itu. Dah kena rajuk dah memang tak apa. Ia bentuk kali lagu ya. Ataupun raja ini apa? Telah tamam, yakni telah jadi sempurna 20 di dalamnya. Di dalam jumlah sifat itu. Di dalam jumlah sifat itu. Ataupun di dalam 4 bagai. Situ tak apa lagi. Ya itulah ya. Di dalamnya, yakni di dalam 4 bagai. Wa aka betulnya, wa aka betul 4 bagai itu. Mana nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Habis itu. Bahagi lagi pula 2 adanya. Bahagi lagi pula 2 adanya. Mana 2? Badah. Yang pertama, sa-istirna namanya. Yakni sifat istirna. Dobik istirna, yakni sifat istirna. Istirna, yakni sifat istirna. Sebelah sifat adanya. Nak dia kata, sifat istirna itu ada sebelah sifat. Masuk dengan dia dengan sifat istirna tu. Masuk dengan dia dengan sifat istirna itu, fa'il pada masuk oleh wujud. Oleh sekadar. Waqfu alih betul wujud, waqfu alih betul masuk tu. Wujud yakni sifat wujud. Kidam yakni dan sifat kidam atas pada wujud. Baqa itu yakni dan sifat baqa itu. Kawan dia. Habis itu. Ya belah. So 2 3 4 pula mukhalafah itu pula. Yakni sifat mukhalafah itu. Sifat mukhalafah itu yakni sifat mukhalafah itu pula kamu bilang. Berapa dah? Ya sebelah dah. 2 4 dah. 5 qiyamuhu binafsih, jangan kurang. 5 dah. Lepas tu sam'un yakni sifat sama'. Sami'un yakni kaunuhu ta'ala sami'an, lebih itu. Basirun yakni kaunuhu ta'ala basiran. Itu mutakallim yakni kaunuhu ta'ala mutakalliman. Lebih itu. Sam'un yakni sifat sama'. Sami'un yakni kaunuhu ta'ala sami'an. Basir yakni kaunuhu ta'ala basiran. Mutakallim yakni kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu. Basar, apa pada wujud lagi itu ya milih. Ya apa sebelah tu milih sebelah. Basar yakni sifat basar. Kalam yakni sifat kalam. Sifat Tuhan yang daim, yang berkekal selama-lama. Tu yang daim yakni yang berkekalan selama-lamanya. Dobik molek tu yang daim yakni yang berkekal selama-lamanya. Sifat istighna ni sifat yang terkaya. Sifat yang terkaya. Nak ayat kata Allah itu, ia terkaya dari kita. Makna kata Allah itu ia panggil terlepas daripada kita. Tak tupai kita. Tuhan tak tupai kita. Adapun kita tupai Tuhan. Begitu situ. Tuhan tak tupai kita. Tuhan tak tupai, tak berhajat kepada kita, itulah ia panggil sifat istighna. Maka sifat-sifat hak yang masuk di dalam sifat istighna itu adanya sebelah sifat. 1 wujud, 2 kidam,
Tiga bakok. Empat mukhalafah. Yang kelima qiyamuhu binafsih. Yang keenamnya sifat sama. Nah, yang ketujuhnya sifat kaunuhu ta'ala sami'an. Yang kelapan kaunuhu ta'ala basiran. Yang kesembilan kaunuhu ta'ala mutakalliman. Yang kesepuluh sifat basar. Yang kesebelah sifat kalam. Belah-belah tu ia masuk di dalam katanya sifat istighna. Tu habis itu. Dan yang kedua nak dan seka tu apa pada yang pertama tadi. Dan yang kedua yakni daripada dua tu dah. Yang kedua yakni dan yang kedua daripada dua itu seiftiqar di nama orang. Seiftiqar dobik betul iftiqar tu yakni sifat iftiqar. Yakni sifat iftiqar. Tu iftiqar yakni sifat iftiqar. Iftiqar ni mana kata sifat yang berhajat kepada Allah. Mana kata kita semua makhluk ini berhajat kepada Allah. Berhajat kepada Allah. Kita tak lepas daripada Allah. Tu dinamo orang. Habis itu. Nah, faham kamu. Yang ni retilah kamu baik-baik. Jangan hilang. Kenapa reti? Mana? 9 sifat itu. Tentu padanya pada sifat iftikar. Tentu padanya pada sifat iftikar tu. Mana 9? Pada 9 sifat. Hayatun. Yakni sifat hayat. Bila lugu. Kita bila dulu. Hayatun yakni sifat hayat. Hayun atas pada hayatun. Hayun yakni kaunuhu hayyan. Hayun yakni kaunuhu hayyan. Wahdaniyah yakni sifat wahdaniyah. Ketiganya. Ketiganya yakni daripada 9. Tu mana? Satu lagi se'alimun namanya. Se'alimun dobik betul se'alimun yakni kaunuhu ta'ala aliman. Yakni kaunuhu ta'ala aliman. Kita bila cukup 9 tu kita main hurai pula. Jadi dah sikitlah tu. Tengok satu lagi se'alimun namanya. Nyo tak nak apa? Se'alimun yakni kaunuhu ta'ala aliman. Ya panggil dalam rusyak ni. Habis. Yang kelima. Yang kelima sifat ilmu madlulnya yakni maknanya, madlulnya yakni maknanya, makna sifat ilmu tu. Madlulnya yakni maknanya, makna sifat ilmu itu. Apa makna sifat ilmu? Makna ya tahu, pengetahuan. 5 dah. Tu. Pula kudrat dan qadir itu lagi. Pula kudrat dan qadirun itu lagi. Pula kudrat yakni sifat kudrat. Dan qadirun itu yakni kaunuhu ta'ala qadiran. Dobik betul qadirun tu. Qadirun yakni kaunuhu ta'ala qadiran. Qaf alih dara alih qadiran. Qadir itu yakni kaunuhu ta'ala qadiran. Ni kaunuhu tulislah ni kaunuhu ni. Tulis bidah tu. Itu yang kena perhati ngaji. Tu. Ya 9 dah. Kena dah. Ya 9 nak kira. Pula kudrat yakni sifat kudrat dan qadirun itu yakni kaunuhu ta'ala qadiran itu lagi. Baik-baik faham kamu. Pahari molek cerita-cerita. Baik-baik faham kamu Mung pahari molek-molek lah. Pahari baik-baik, pahari comel-comel, molek-molek petang pagi. Duk haja-haja pagi petang tu tengoklah. Wi pahari molek. Dah. Yang irada, yakni sifat irada. Yang irada mubtada. Bermula yang irada yakni sifat irada dan murid itu atas pada irada tu.
Tapi hakikatnya atas lek nulaka atas pada hayatun yusmillah tadi. Dan murid yakni kaunuhu ta'ala murid apa Syukri? Muridan. Nabi itu dan murid yakni kaunuhu ta'ala muridan. Dua sifat. Faham kamu. Yakni reti kamu. Faham serta reti fi'alah. Faham kamu yakni reti kamu baik-baik sampai lekat. Kena faham molek-molek. Hang sampai lekat dalam hati kita ingat itu. Tu. Mana yo nak goyak kata sifat hak yang masuk di dalam kata sifat iftikar itu 9. Mana? 1 sifat hayat. Yang kedua kaunuhu ta'ala hayyan. Yang ketiga sifat wahdaniyah. Yang keempat kaunuhu ta'ala aliman. Yang kelima sifat ilmu. Yang keenam sifat iradah. Yang ketujuh kaunuhu ta'ala muridan. Nah, mana lah? Yang ke apa? Yang 7, 8, 9. Yang ketujuh sifat kudrat. Yang ke-8 sifat kaunuhu ta'ala qadiran. Yang ni balik habis. Yang ni 7, 8, 9. Yang ni sifat kudrat. Tadi kita. Yang ni sifat kudrat. Yang 7 sifat kaunuhu ta'ala qadiran. Yang ke-8 sifat iradah. Nah, yang ke-9 sifat kaunuhu ta'ala muridan. Maka 9 tu ia masuk di dalam kata sifat iftikar. Palah mana hurai panjang itu kita hurai dah. Dalam muka apa dah? Tengok lepas belakang dah tu. Tapi dia mari di sini dia sebut betul lah. Betul lagu. Mukonne kita tengok mukonne tu lah. Mukonne tu. Mukonne tu kita tengok mukonne tu. Tengok lain tu. Habis. Dan yang masuk pada kata istighna harus Allah buat mungkin atau fana. Yang kedua tiada hendakkan faedah pada hukum dan buatannya yang indah. Dan yang masuk pada kata istighna harus Allah buat mungkin atau fana. Yang kedua tiada hendakkan faedah pada hukum dan buatannya yang indah. Lagu-lagu dia. Dan yang masuk pada kata istighna itu muktada harus Allah buat mungkin atau fana tu khabar. Dan bermula yang masuk pada kata istighna yakni pada kata sifat istighna itu. Pada kata istighna yakni pada kata sifat istighna itu. Apa istighna? Yakni Tuhan itu terkaya daripada tiap-tiap suatu daripada barang yang lain daripada dia. Makna kata Tuhan ia terlepas daripada kita. Ya gini ia terkaya Tuhan ni dengan kaya kita ni lain. Tuhan terkaya dari. Makna kata Tuhan ia tak berhajat dan tak tupai kita. Adapun kita ia panggil kaya juga. Kaya dengan tak serupa dah. Kaya dengan harta. Kaya dengan duit banyak. Kaya dengan kebun getah. Kaya dengan ada rumah sewa banyak. Kita je panggil kaya dengan hak makhluk. Adapun Tuhan ia panggil kaya dari. Bermakna Tuhan itu ia terlepas daripada kita. Ia tak tupai kita. Adapun kita tupai Tuhan tak? Tupai Tuhan. Tiling pala kok mana ya badri. Tiling semata. Habis itu. Muktada khabarnya ialah harus Allah Ta'ala buat mungkin. Yakni benda makhluk. Buat mungkin
yakni buat benda makhluk, atau fana yakni binasa benda mungkin. Atau fana atau pada buat tu. Fana yakni binasa benda mungkin. Terharuh bagi Tuhan tu. Tuhan buat kita wajib ke haruh? Haruh saja. Makna kata Tuhan nak buat kita pun boleh, tak sebuat kita pun boleh. Sebab ya haruh. Semua hak Tuhan buat benda makhluk haruh belaka. Tengok, haruh bagi Allah nak uji kita ni duk kekal dalam ada, boleh. Haruh bagi Allah nak kekal kita ni di apa? Nak uji kita ni di atas mati. Mana kata Tuhan tu haruh bagi dianya nak uji kita hidup, dan haruh bagi dianya nak uji kita mati. Mana kata kita ni fik boleh terima dua belah. Ada pun terima, tak ada pun terima. Kalau Tuhan nak ada, boleh jadi. Tuhan nak mati pun boleh jadi. Tu yang panggil haruh. Sebab itu tak serupa. Ada Tuhan yang panggil wajib. Ada kita yang panggil harus. Bermakna, Tuhan nak buat ada pun boleh kita. Nak buat tak ada pun boleh. Dia panggil harus. Habis. Yang kedua, tiada hendakkan faedah. Yang kedua, tiada hendakkan faedah. Tuhan buat kita tak ada faedah bagi kita. Nampak? Tak ada faedah klik Tuhan. Dia panggil Tuhan buat kita, dia panggil tak ada gharat. Dobit situ. Tiada hendakkan faedah, yakni tidak ada gharat. Yakni Allah Ta'ala buatkan kita ini tidak ada tujuan. Tu. Tengok ni. Yang kedua, tiada hendakkan faedah. Tiada hendakkan takluk pada hukum. Pada hukum dan buatannya yang indah. Dan buatan mana? Sifat yang indah. Tengok. Tuhan ia buat kita tak ada gharat, tak ada tujuan panggil. Nampak tak? Tuhan buat kita ia tak ada gharat, tak ada tujuan klik Tuhan dak. Cuma Tuhan buat kita ni ada hikmat. Nampak tak? Adapun buatan kita ada faedah. Ada tujuan. Tengok kita gadi telaga tujuan ke apa Syekh? Kita gali telaga tujuan kita nak ke apa? Nak air. Tu makna perbuatan kita ada faedah, ada gharat, ada tujuan. Kita buat satu-satu perkara yang ada tujuan fik malah. Nampak tak tu? Tu panggil perbuatan kita. Kita gali telaga tujuan kita nak ke air. Nampak tak tu? Kita laksak pagi-pagi, petai-petai duk main bola, tujuan kita nak masuk rang we gagah. Tu tujuan kita. Kita duk hafal-hafal, duk ngaji bersungguh, duk talaah kitab, duk tengok kitab siang malam, tujuan kitanya nak boleh ilmu. Tu perbuatan kita ada tujuan. Adapun perbuatan Tuhan itu tak ada tujuan. Cuma hikmatnya. Tuhan jadikan kita hikmatnya kita ini beribadat kepada Allah. Kepada Allah. Tu hikmat. Tak sama lah. Tu. Habis. Dan yang masuk pada katanya iftikar. Tu. Dan yang masuk mubtada semula. Dan yang masuk pada katanya iftikar, yang sifat iftikar itu khabar. Tiada membekas, yakni tiada memberi bekas sekainat. Tiada memberi bekas. Tiada membekas, yakni tiada memberi bekas sekainat. Sekainat yakni segala benda mungkin. Sekainat yakni segala benda mungkin. Segala makhluk. Itulah tu. Sekainat yakni segala benda mungkin, segala benda makhluk, semua alam. Itulah tu. Tiada membekas takluk dengan qahar, dengan mengerasi.
Tu dengan paksa. Tak. Habis itu. Yang kedua, ni atas pada tiada memberi bekah tu. Yang kedua, bahru alam. Yang kedua, bahru alam dengan nyata. You nak kata alam ini benda baharu semua. Alam ini. Sebab kata alam syukri ke apa? Alam, yakni benda yang lain daripada Allah. Ya panggil alam. Kita ya panggil alam langit bumi. Ya panggil alam. Semua alam ni benda baharu belaka. Benda baharu belaka. Apa benda baharu? Sebab kata benda baharu yang mesti berubah. Tengok kita anak mula-mula putih lepak. Duk boleh 2-3 bulan hitam lenguk. Tu. Masa muda, terik molek. Terik molek kulit kita masa muda. Buat tua kecut lanjut. Kecut tak ada lagi lanjut pula dah. Tu buat tua tu benda baru lah tu. Kita beli mutu mula-mula baru tak? Baru. Tapi lah ni gurih habis. Benda baru. Ya tak boleh jadi ya berdiri. Benda baru ni baru semua tak boleh jadi. Mutu kita nak bau sama tak boleh gurih so. Tak boleh gurih. Tak boleh hadi. Tapi mak ayah nampak bekas tular tak ada besar dah lu. Tular tu. Itu. Sudah nak main menamu. Main. Yang mustahil qadim iya. Yang mustahil qadim ia benda baharu. Yang mustahil qadim ia benda baharu. Itu. Yang mustahil qadim ia benda baharu. Boleh. Qadim ia alam. Boleh. Hak tular ya benda baharu dengan alam hak tular ya. Yang mustahil apa mustahil? Yakni tak boleh nak terima pada akal fikiran kita. Qadim ia benda baharu amat dusta. Kita nak pergi kata kita ni benda qadim, ya tak boleh jadi. Tak boleh terima pada akal. Ya gini, ada Tuhan yang panggil benda qadim, ada kita yang panggil benda hadis. Ada Tuhan yang panggil benda sedia. Tak ada mula. Ada Tuhan ni tak ada mula. Nak kata Tuhan tak ada tempat tu, bulan tu, tahun tu, hari tu tak. Tuhan ada dia tak ada mula. Tu dia panggil benda qadim juga lah. Adapun ada kita dia panggil benda hadis, benda baru. Sebab kita ni ada mula. Ya berdiri ya beranak dah. Tahun tikuh. Apa tak? Bulan suti. Je tak lepas daripada 24 je. Ya beranaknya. Maka ada ya ini ya panggil benda harus. Benda baru ni ya. Tiba-tiba gi kata ya ni benda qadim. Mustahil. Benda qadim tu Allah. Adapun kita ni benda baru. Sebab itu kalau seorang ni katanya kawan qadim ni. Boleh juga. Nak panggil qadim, dia panggil qadim aridi. Dia panggil qadim hok peseng luawi. Dia panggil qadim juga. Iaitu hok lepas pada setahun. Dia panggil qadim lah. Umur kita wak setahun dah. Masa dia. Dia panggil qadim juga. Tapi hak tu tak lah. Hak tu bukan murak kita. Habis itu. Telah hasil sifat wajib 20. Tu. Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jal Jalalah. Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jal Jalalah. Tengok. Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jal Jalalah. Lawan dia 20 dengan nyata. Ya lagu ya tu banyak kita pandai lagu apa tapi ya kena susun we kena lah.
Telah hasil sifat wajib 20 bagi Allah Azza wa Jal Jalalah. Lawan dia 20 dengan nyata, dengan lazim tiada payah dengan cinta. Masuk pula pada kaya 2 kata dan iftikar 2 lagi jangan lagi. 2 lagi jangan lagi. Nampak jangan lalai. Tu zahirnya jangan lalai. Tu zahir tu. Masuk pula pada kaya 2 kata dan iftikar 2 lagi jangan lalai. Zahir gitu. Jumlah jadi 48 tamam. Faham kamu baik-baik jangan kamam. Jumlah itulah terkandung di kalimah wala ilaha illallah mukarramah. Tiada Tuhan yang disembah maknanya melain Allah yang terjadi dirinya. Kalimah tauhid dan thayyibah namanya, berapa banyak pula nama baginya. Situ dulu telah hasil sifat wajib 20. Sebuah lima salah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatum alaina taubah tagsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadla wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli. Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hamdan kasiran daim mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Tanya bodoh. Tak boleh bagi oh. Duduk nanti tu ya. Betul? Minta suruh buat ah. Betul? Buat cacung. Lihat. Ya, sekarang ni makan. Tak ada sekarang duduk nanti apa? Ha? Kom dia apa? Tosak lagi tak? Tosak reda tapi tosak awak tak ada bagi ni. Tosak kanan. Sekarang ni kita cah. Aduh, jangan ai. Saya. Apa saya? Buat ini lah. Yakin sebab ni? Jadi buka baca cacung ni. Ayah habis betul. Wah, ni buat tak boleh ni. Kau dah agama aku kering moteng. Dah. Betul story dulu. The worst tadi. You cut apa dah?
You kap yat ke apa? Apa lagi nak? Dia bangun satu duduk sekat punggung tak? Apa lagi? Apa lagi? Ha, apa tak tahu. Tak tahu. Nak habis. Dia bakal dia nak.